Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar anda semua di luar sana? Dan hari ini seperti biasa dalam Audio Pagi, kita ingin membawakan perkembangan dalam negara dan juga luar negara melihat kepada isu COVID-19. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri saya Hafiz Rosli. Ya, dan juga bersama saya Naila Huda di Awani Pagi dengan perkembangan COVID-19 seperti yang dimaklumkan Hafizi Rosli. Dan sebelum kita mulakan dengan perkembangan dalam negara, kita lihat dulu angka korban akibat COVID-19 di seluruh dunia yang telah pun meningkat lebih 3,000 kes lagi dalam tempoh 24 jam. Dan jumlah keseluruhan yang maut akibat wabak itu kini melebihi 249,000 kes. Kita melihat kepada statistik Johns Hopkins University yang mana sebanyak 5 negara catat lebih 20,000 kes kematian. Dan Amerika Syarikat rekod kematian tertinggi mencatatkan kematian menghampiri angka 70,000 kes setakat Selasa. Dan negara kedua yang paling teruk catat angka kematian adalah Itali yang menghampiri 30,000 kes kematian. Ini diikuti dengan United Kingdom dengan 28,000 kes, manakala Perancis dan Sepanyol negara keempat dan kelima paling teruk dengan angka korban masing-masing 25,000 dan 24,000 kes. Dan kita juga ingin melihat dari segi kes positif COVID-19 di seluruh dunia yang dikatakan juga kumulatif melepasi 3.5 juta orang. Dan Amerika Syarikat salah satunya negara yang mempunyai angka jangkitan melebihi 1 juta dengan jumlah kumulatif lebih positif, kumulatif kes positif 1.172 juta kes. Dan Sepanyol, Itali masing-masing melepasi angka 217,000 kes jangkitan dengan kumulatif kes masing-masing 216,000 dan 211,000 kes. Dan sementara United Kingdom dan Perancis menjadi negara keempat dan kelima yang mempunyai kes jangkitan antara tertinggi dengan 191,000 dan 168,000 kes. Dan pada itu, Jerman mencatatkan negara keenam tertinggi merekodkan kes positif dengan 165,000. Rusia kini menjadi negara ketujuh tertinggi mengatasi Turki selepas merekodkan peningkatan mendadak dengan 145,000 kes. Manakala Turki dan Brazil masing-masing merekodkan kes positif 127,000 dan 102,000 kes. Ya, dan kita juga pastinya akan melihat kepada kes positif yang dicatatkan dalam negara di mana diumumkan oleh KKM setiap hari, dan semalam kita mencatatkan 55 kes baru, manakala yang mereka yang pulih dan dilepaskan ataupun keluar dari hospital adalah seramai 71 pesakit yang telah pun pulih. Dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya adalah sebanyak 4,484 kes. Pada masa sama, 55 kes baru dilaporkan menjadi kes positif. Keseluruhannya adalah lebih 6,000, namun yang aktif tidaklah semua 6,000. Ini yang dilaporkan di astroawani.com, dan 7 kes daripada 55 kes baru tersebut merupakan kes import. Menjadikan penularan kes tempatan adalah sebanyak 48 kes. Tambahnya, pada masa sama Malaysia juga tidak mencatatkan sebarang kes kematian dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kumulatif kematian kekal sebanyak 105 kes ataupun 1.65% daripada jumlah keseluruhan. Dan laporan penuhnya ada di astroawani.com. Dan pada masa sama kita juga ingin dengarkan apa juga yang diumumkan oleh Ketua Pengarah KKM, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, yang katanya apabila bermulanya PKPB, Penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, yang memberi kelonggaran kepada hampir semua sektor bermula semalam. Tegas beliau juga pada masa sama, pengusaha dan majikan perlu patuh kepada syarat dan prosedur operasi standard ataupun SOP yang ditetapkan pihak berkuasa. Katanya selagi rakyat Malaysia patuh kepada SOP dan mengamalkan normal baharu ini, rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Kita dengarkan kenyataan beliau. Sehubungan dengan itu, peniaga, pengusaha dan majikan perlu patuh dan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Rakyat di negeri ataupun wilayah yang menjalani PKPB pula diseru supaya turut patuh kepada SOP berkenaan. Syarat-syarat yang ditetapkan, iaitu S ialah syarat-syarat yang ditetapkan. O, orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi, dan individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Dan P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.
Jadi sekarang ni ada wujud sedikit kecelaruan ataupun ramai yang tidak faham perlu ikut SOP PKPB baharu ataupun tidak, kerana ada juga kerajaan negeri yang menentukan PKPB tersendiri. Jadi ini kenyataan terbaru oleh MITI yang dikeluarkan malam semalam. Katanya kerajaan negeri mungkin terdedah kepada tindakan undang-undang daripada pelbagai pihak, khususnya dalam kalangan pihak industri, sekiranya menghalang mana-mana syarikat daripada memulakan operasi mulai 4 Mei 2020 semalam, iaitu bermulanya dengan PKPB ini. Dan kata Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, kerajaan memandang serius terhadap pendirian beberapa kerajaan negeri yang ingkar untuk melaksanakan keputusan membuka semula ekonomi. Katanya, tindakan kerajaan adalah tidak bersandarkan kepada punca kuasa yang sah di bawah mana-mana undang-undang dan adalah bercanggah dengan dasar kerajaan persekutuan. Lebih-lebih lagi, memandangkan dasar kerajaan persekutuan tersebut telah pun dijadikan undang-undang yang berkuat kuasa di seluruh negara. Jadi, keputusan untuk memulakan semula sektor ekonomi itu di bawah syarat PKPB dibuat dengan penuh teliti dan telah pun didokong oleh data dan kajian oleh Kementerian Kewangan, MITI, Bank Negara Malaysia dan Khazanah Nasional Berhad. Ini merupakan reaksi ataupun tindak balas kepada beberapa kerajaan negeri yang telah pun melaksanakan syarat-syarat PKP tersendiri. Ada yang tidak ingin membuka semula ekonomi mereka. Seperti yang apa berlaku di Melaka, ya, kerajaan negeri Melaka semalam hanya memberi kelonggaran kepada industri pembuatan untuk beroperasi dalam tempoh pelaksanaan PKPB yang bermula semalam, dan bagi sektor lain yang diberi kelonggaran oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Melaka akan memperhalusinya terlebih dahulu. Kita dengarkan apa kenyataan dari Negeri Melaka. Kita dengarkan. Pihak kerajaan negeri mematuhi apa sahaja yang telah dikeluarkan oleh Yang Mohd Perdana Menteri. Tetapi ianya mestilah bersesuaian acuan dan kendak negeri itu sendiri. Yang Amat Mohd Perdana Menteri menyerahkan pada Menteri Negeri bagaimanakah kelonggaran ini boleh dilaksanakan. Untuk maklumat, Johor, Negeri Sembilan, Selangor dan negeri-negeri lain tidak sama seperti mana di Melaka. Melaka ada kaedah budaya, masyarakatnya berbeza dengan masyarakat di luar negeri Melaka. Contoh Negeri Sembilan, seperti mana saya maklumkan tadi. Jadi sudah pasti untuk menjana balik ekonomi Negeri Melaka, saya mematuhi pertama dari dalam sektor perindustrian, iaitu dalam sektor pembuatan. Okey. Seperti mana yang telah diluluskan oleh sebelum ini dalam PKP 1, 2 dan 3, sektor pembuatan ini dibenarkan beroperasi. Baik, jika sebelum ini kita sudah pemaklumkan kepada anda semua, antara beberapa negeri yang menangguhkan pelaksanaan ataupun tidak melaksanakan PKPB ini lebih kurang dalam 7 negeri kesemuanya, dan di antara negeri-negerinya adalah seperti Kedah, Sarawak, Sabah, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Kelantan. Namun ini satu pendirian yang amat menarik sekali untuk kita ikuti, iaitu di Johor. Iaitu Johor melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dilaksanakan Kerajaan Persekutuan. Bagaimanapun beberapa standard prosedur operasi SOP akan diubah mengikut ketentuan yang akan pihak berkuasa tempatan PBT tetapkan. Kita dengarkan ini. Sekiranya SOP itu adalah sesuatu yang berkendakkan ianya dilakukan pengubahsuaian, maka pihak kerajaan telah memberi kuasa ataupun memberi cadangan kepada PBT untuk mereka boleh berbuat demikian. Ini berarti bahawa sekiranya contoh di kawasan satu daerah itu dikatakan di Kota Tinggi ada kilang dan ada di Pasir Gudang atau Johor Bahru juga ada kilang. Tapi di Kota Tinggi tak boleh nak dibuka kilang tersebut kerana keupayaan pihak berkuasa Kota Tinggi berbeza dengan pihak berkuasa ataupun Majlis Bandaraya Johor Bahru. Jadi tak semestinya kilang yang serupa boleh ada di Kota Tinggi atau tak boleh ada di Johor Bahru tapi tak boleh di Kota Tinggi kerana keupayaan dan kemampuan pihak berkuasa di Kota Tinggi itu sendiri.
yang akan menentukan SOP untuk ianya dilaksanakan. Jadi ini satu perkembangan yang sangat menarik. Kita lihat tadi pihak MITI ada keluarkan pendirian yang berbeza. Katanya semua perlu mengikut satu SOP yang sama. Pada masa sama kita lihat kerajaan seperti yang dimaklumkan Hafizi tadi, ada beberapa kerajaan negeri yang mengambil pendekatan berbeza seperti yang dikatakan oleh kerajaan negeri Melaka tadi. Kata mereka akan memperhalusi dahulu SOP tertentu, apa yang mereka akan laksanakan, apa yang mereka tidak akan laksanakan, dan juga Johor ada pendirian sendiri. Jadi kita akan lihat satu infografik yang kami sediakan sebelum kenyataan MITI, apa pendirian negeri-negeri berbeza dalam melaksanakan PKP mereka sendiri. Kita saksikan infografik ini. Baik, susulan pelaksanaan PKPB yang bermula daripada semalam iaitu menyaksikan beberapa aktiviti ekonomi dibenarkan untuk beroperasi dan kita dapat saksikan ramai yang menuju ke kota, ibu kota untuk memulakan pekerjaan dan pelbagai laporan yang kita bawakan di esrawani.com mengenai dari segi jumlah trafik dan juga dari segi bagaimana agaknya sesuatu kawasan itu mendapat tumpuan ramai ataupun mungkin ada crowd di situ. Dan ini satu berita yang kita nak paparkan kepada anda semua. Ini satu rumor sebenarnya. Jika semalam kita dikejutkan dengan beberapa kepin gambar di media sosial yang menyaksikan satu keadaan di mana ramai orang berhimpun, lebih ramai orang berhimpun di luar wholesale city, Kenanga Wholesale City. Dan kami juga turut ingin mendapatkan penjelasan dan juga ingin mendapatkan kepastian. Kami menghantar wartawan Esrawani untuk berada di sana untuk melihat sendiri situasi. Apa yang dikatakan orang ramai di media sosial mengatakan pelanggan sudah mula beratur dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah satu perkara yang tidak benar. Kerana apa yang berlaku sebenarnya adalah ia bukanlah gambar yang menunjuk itu bukanlah pelanggan, sebaliknya mereka merupakan
pekerja yang sedang menunggu giliran untuk masuk ke dalam bangunan dan juga ingin memulakan kerja. Dan itu dari segi mereka ingin memulakan pekerjaan, dan kita juga ingin melihat dari segi trafik juga, di mana jika kita dapat saksikan semalam di beberapa lebuh raya utama menuju masuk ke ibu negara, kita dapat saksikan nampaknya ada pertambahan dari segi jumlah kenderaan untuk memasuki Kuala Lumpur berbanding dengan sebulan dan juga sebulan lebih yang lalu. Dan ini dapat saksikan bahawa aktiviti-aktiviti ekonomi ini telah pun bermula semalam, dan ada juga beberapa syarikat yang tidak lagi mahu membuka operasi mereka disebabkan ada yang khawatir dan sebagainya. Ya, jadi ini penjelasan yang kalau anda lihat artikel di astroawani.com, ini gambar yang menular di media sosial yang menunjukkan orang ramai beratur panjang dan ramai yang mula mengkritik tingkah laku mereka yang tidak mengamalkan penjarakan sosial dan sebagainya. Dan ini mungkin satu risiko kita perlu ambil berat ataupun ambil pertimbangan apabila kita laksanakan PKPB ini. Kita memberikan kelonggaran kepada premis perniagaan untuk membuka semula ekonomi, namun bukan sahaja kepada pelanggan, tetapi kalau ini pun pekerja pun kita perlu juga ambil kira kebajikan mereka dan apa jenis langkah-langkah keselamatan yang diambil oleh pihak majikan dan oleh premis-premis perniagaan ini dalam menjaga kebajikan pekerja mereka untuk memastikan penjarakan sosial itu juga diamalkan. Jadi banyak lagi cerita yang kita nak kongsikan mengenai hari pertama PKPB semalam dengan juga tinjauan yang dilakukan di pengangkutan awam, tapi kita perlu berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi. Tadi kami bincangkan tentang normal baharu bawah PKPB ini, satu fasa baharu dalam PKP yang bermula semalam, dan kita lihat lebih banyak kenderaan yang dapat dikesan di jalan-jalan ataupun lebuh raya utama di ibu negara berdasarkan tinjauan Astro Awani, dan juga di beberapa mall kita lihat berita menular di Kenanga Ho City Mall. Ini pula cerita tinjauan Astro Awani dilakukan di pengangkutan awam pula, di mana ini dituliskan oleh wartawan Isabel Leong, katanya biarpun kekok tapi pengguna pengangkutan awam patuh penjarakan sosial. Ini satu normal baharu di mana disediakan oleh pihak berkuasa. Kita lihat gambar yang dipaparkan ini adalah di dalam train LRT. Kita lihat mereka mengamalkan penjarakan sosial, dan ada juga lokasi-lokasi yang ditetapkan di mana anda boleh berdiri, di mana anda boleh duduk. Dan ini tinjauan Astrawani sejak seawal 7.30 pagi semalam mendapati ramai pengguna membanjiri stesen LRT Pasar Seni, namun mereka tidak berpusu-pusu meskipun ia merupakan waktu kemuncak. Ini sekaligus menunjukkan bahawa penumpang pengangkutan awam sudah faham akan penjarakan sosial dan mematuhi jarak selamat 1 meter yang ditetapkan baik semasa beratur maupun di dalam train. Jadi ini satu perkembangan ataupun satu perkara yang kita lihat agak menarik. Pertama kali kita lihat masyarakat ini kembali kepada normal baharu. Sebelum ini pengangkutan awam masih lagi kosong, tetapi bila bermulanya fasa baru PKP ini, jalan raya mula dipenuhi orang ramai, kedai juga semakin ramai. Jadi kita akan lihat sama ada patuh atau tidak kepada normal baharu ini, dan kita lihat agak berjaya pada hari pertama, Hafizi. Dan kalau kita lihat ini juga dari segi mereka menjaga penjarakan sosial mereka, dan seperti semalam juga terdapatnya satu gambar yang telah pun tular mengatakan tiadanya penjarakan sosial dan mereka tidak memakaikan topi muka dan sebagainya. Itu adalah satu ataupun dinafikan sendiri oleh prasarana kerana melihat kepada ini adalah real situation, dan di mana di stesen-stesen MRT, LRT dan sebagainya mereka nampaknya masih mengamalkan penjarakan sosial itu semua. Dan dalam masa yang sama juga semalam juga kita melakukan satu temu ramah bersama dengan pakar-pakar untuk melihat bagaimana agaknya syarikat-syarikat dapat memberikan kelonggaran kepada pekerja-pekerja, mungkin dapat memberikan waktu anjal bagi operasi pekerja itu, kerana apa yang dijangkakan adalah penggunaan pengangkutan awam ini sangat sesak dan sebagainya apabila orang ramai mula bekerja. Namun melihat kepada situasi ini, ia agak berbeza daripada keadaan yang dijangkakan itu. Dan juga kita membawakan satu perkembangan yang baru, iaitu di mana penumpang dan juga penumpang pengangkutan awam wajib pakai penutup hidung dan mulut. Ini kata daripada Menteri Pengangkutan sendiri, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, yang berkata biarpun tiada peruntukan undang-undang berkaitan pemakaian topeng muka itu, namun ia dianggap satu keperluan buat masa ini, dan katanya ini adalah cara yang terbaik
untuk mencegah COVID-19 dan pihak kementerian sudah mendapatkan pandangan pakar berhubung pemakaian topeng muka apabila menaiki pengangkutan awam, dan beliau juga nampaknya semalam turut mengadakan lawatan dan juga tinjauan di beberapa stesen bas, MRT dan Transit LRT untuk melihat sendiri keadaan di sana, bagaimana PKPB ini bermula, bagaimana orang ramai mula bergerak ke tempat kerja sesuai daripada PKPB ini yang dilaksanakan semalam. Kita dengarkan terus apa yang dinyatakan oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berhubung dengan penutup hidung muka ini. Walaupun dari segi undang-undang kita susah untuk kata wajib, tetapi untuk menaiki sistem pengangkutan kita itu sebagai prasyarat kita minta mereka pakai. Kerana itu cara terbaik. Kita telah mengambil pandangan daripada pakar. Saya juga mendapat artikel daripada Tan Sri Dr. Jamilah bagaimana face mask tu membantu kita untuk mencegah. Jadi dari situ kita mendapat pedoman, kita menganggap itu sebagai satu pandangan yang baik, dan ianya dalam mana-mana SOP sentiasa ditekankan. Kalau boleh, mintalah semua pakai topeng mask. Jadi tadi kita lihat ada sedikit perbezaan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri dalam melaksanakan PKPB ini, dan kita akan lihat hari ini agak menarik, agaknya mungkin hubungan antara Kerajaan Negeri dan Persekutuan itu ada sedikit perbezaan, dan di sini juga kita lihat perbezaan sekali lagi dalam pendirian untuk memakai topeng hidung muka ni dalam face mask ini. Sebelum ni saya kira sejak Januari Hafizi kita dah bincangkan tentang keperluan untuk memakai topeng muka, dan juga kita lihat pendirian CDC di Amerika Syarikat, WHO juga ada pendirian yang sentiasa bertukar, dan tadi kita lihat kalau untuk menaiki pengangkutan awam ini diwajibkan untuk memakai face mask, namun susulan itu kita perlu dengarkan apa kenyataan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham yang katanya penggunaan penutup mulut dan hidung ini, face mask ini tidak diwajibkan, hanya digalakkan. Kita dengarkan apa kenyataan beliau. Memakai mask ni digalakkan. Jadi bukan satu kewajipan tetapi sangat-sangat digalakkan, terutamanya kalau kita berada di kawasan awam ataupun bila di kawasan yang ramai orang. Jadi kita menggalakkan mereka memakai mask, tapi sekarang ni bukan satu kewajipan. Tetapi syarat-syarat yang lain, yang contohnya penjarakan yang selamat itu kena diamalkan, iaitu sekurang-kurang dia 1 meter. Dan kalau kita boleh amalkan penjarakan sosial iaitu 1 meter, jadi kita boleh elakkan jangkitan ataupun penularan COVID-19 ni. Ya, baik. Jadi fikir-fikirlah sendiri kalau kita naik pengangkutan awam itu pakailah topeng muka, dan kalau kita lihat ada juga premis perniagaan kedai pasaraya yang sendiri mengenakan syarat perlu pakai face mask itu. Jadi nampaknya pelaksanaan topeng muka itu pun berbeza, dan pelaksanaan SOP untuk PKPB ini pun sangat berbeza. Jadi ada banyak kecelaruan di luar sana, banyak untuk kita ambil kira, banyak pelaksanaan undang-undang peraturan masing-masing, ada peraturan masing-masing. Jadi kita akan terus mengikuti dan juga kita akan mungkin harap dapat memudahkan untuk anda faham apa SOP yang anda perlu mengikut kawasan anda dan sebagainya. Baik, kita nak beralih ke berita seterusnya. Ini satu perkembangan baharu daripada Perdana Menteri kita, Hafizi. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin melalukan penubuhan pasukan petugas pergerakan negara-negara berkecuali 6 yang berperanan mewujudkan pangkalan data bersama bagi keperluan perubatan asas serta mengenal pasti keperluan sosial dan kemanusiaan negara-negara anggota. Dan Perdana Menteri dalam satu kenyataan berpendapat ia adalah masa yang tepat untuk negara anggota 6 bersatu dan membuktikan bahawa jika kita berpegang teguh pada prinsip dan nilai kebersamaan, kita dapat mengatasi wabak dan muncul lebih kuat dalam susunan global baru pasca COVID-19 ini. Dan dalam sidang kemuncak 6 berhubung COVID-19 yang dilangsungkan menerusi persidangan video pada Isnin malam, Muhyiddin turut berkongsi mengenai 6 langkah yang diambil oleh negara kerajaan dalam mendepani impak COVID-19 terhadap negara, sekaligus memastikan Malaysia bangkit lebih kuat dalam menangani kesan wabak tersebut.
Ya. Dan pada masa yang sama, apa yang dibincangkan oleh beberapa negara sekarang ini adalah sama ada perlu membuka semula ekonomi mereka sekarang atau tidak, bila untuk membuka ekonomi mereka itu satu bukan saja dipertimbangkan di Malaysia tetapi menjadi satu fokus buat seluruh dunia sekarang ini, dan itu juga diulaskan oleh Perdana Menteri semalam ketika sidang persidangan NAM ini semalam. Jadi kita akan dengarkan apa kenyataan beliau. Although most of our economic sectors have reopened today, those involving close human contacts and mass gatherings are still prohibited. This is the balancing act Malaysia is trying to achieve between kick-starting our economy and the importance of adhering to new SOPs to prevent another wave of infections amongst the population. However, the opening of our economic sectors must not be mistaken for a complete lifting of our MCO. It is important to note that the order is very much still in place until June 12. Subsequently, will be the implementation of an economic recovery strategy in facing this new norm, followed by an all-inclusive economic revitalization, and finally a structural economic reform in facing a new global landscape post-COVID-19. Ya, jadi saya rasa apa yang diulaskan oleh Perdana Menteri itu betul-betul merangkumkan apa isu utama yang dihadapi oleh kerajaan di seluruh dunia sekarang ini. Tindakan penyeimbangan yang cuba dicapai oleh Malaysia antara memulakan ekonomi dari kepentingan untuk mematuhi SOP baru bagi mencegah gelombang jangkitan dalam kalangan rakyat. Jadi kepentingan ekonomi dan juga kepentingan kesihatan rakyat itu yang cuba diseimbangkan oleh Malaysia sekarang ini, dan kita akan lihat apa tindak balas oleh kerajaan negeri dalam mematuhi PKPB baharu ini, apa SOP baru. Dan pada masa sama kita juga ada perkembangan sedikit mengenai WHO ataupun kerjasama global yang kita lihat bukan saja dalam NAM ini. Ini satu perkembangan baharu di mana rawatan vaksin itu semestinya adalah satu objektif utama buat seluruh dunia dalam menangani dan memastikan jangkitan COVID-19 ini berakhir. Jadi ini perkembangan di mana pemimpin dunia ikrar untuk sumbang $8 bilion untuk rawatan dan juga vaksin COVID-19. Dan ikrar sumbangan itu diumumkan ketika persidangan maya yang dihoskan bersama oleh EU, Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepun, Arab Saudi, Norway, Spanyol dan UK. Bagaimanapun, acara ini tidak disertai oleh Amerika Syarikat, lapor CNN. Itu agak menarik. Dan ini satu penyatuan luar biasa katanya demi matlamat yang sama. Kerajaan dan organisasi kesihatan sedunia bersama berjuang menentang coronavirus. Dan sebelum ini kita juga lihat Amerika Syarikat telah pun menarik balik dana ataupun penyaluran bantuan dana itu kepada WHO, dan kini juga tidak sertai kerjasama baharu ini. Satu perkembangan yang agak menarik. Dan ini satu perkembangan yang positif juga kalau kita dapat saksikan dari segi pemimpin dunia ini untuk berikrar untuk menyumbangkan. Ini satu kesepakatan yang berjaya dicapai untuk sama-sama kita membendung penularan COVID-19 ini dengan menghasilkan vaksin COVID-19 ini. Baik, dan selepas ini kita akan bersama dengan Malina Manaf untuk perkembangan dalam dan juga luar negara dalam buletin awani, dan selepas itu pukul 8.30 pagi kita akan bawakan juga segmen realiti rakyat melihat kepada bagaimana kesan PKPB ini memberi impak kepada industri pelancongan di Langkawi. Dan untuk itu awani pagi berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli dan saya Nailah Huda. Kita jumpa lagi.